Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini. Kes membabitkan Naimah Khalid, yaitu istri kepada Allahyarham Daim Zainuddin. Beberapa minggu selepas kematian Tan Sri Daim Zainuddin, akhirnya ini yang berlaku kepada kes istri beliau. Mahkamah telah pun memulangkan pasport Naimah secara kekal. Isteri kepada bekas Menteri Kewangan Allahyarham Daim Zainuddin berjaya mendapatkan semula pasportnya secara kekal yang sebelum ini ditahan di mahkamah. Ia selepas Mahkamah Rayuan hari ini membenarkan permohonan yang dibuat Naimah Abdul Khalid. Mahkamah Rayuan memutuskan mahkamah sebelum ini membuat khilaf apabila membenarkan penyitaan pasport Naimah sebagai antara syarat ikat jaminnya. Sebelum ini, Mahkamah Session memerintahkan agar Naimah menyerahkan pasportnya sebagai syarat ikat jamin bagi pertuduhan gagal mengisytiharkan harta. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pula menolak permohonan yang difailkan Naimah agar pasportnya dipulangkan secara kekal. Peguam Naimah Rajesh Nagarajan mengesahkan keputusan panel hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Aziza Nawawi. Dua lagi hakim adalah Azman Abdullah dan Azmi Arifin. Peguam Naimah berkata Mahkamah Rayuan mendapati tiada bukti yang membolehkan boleh mengabsahkan syarat tambahan penyerahan pasport untuk membolehkan Naimah diikat jamin dengan jaminan sebanyak RM250,000. Pada Januari lalu, Naimah mengaku tidak bersalah atas pertuduhan jenayah gagal mematuhi notis SPRM untuk mendedahkan asetnya. Wanita berusia 66 tahun itu didakwa di bawah Seksyen 36 dalam kurungan 2 Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, itu ialah berita yang memang menggemparkan kita semua. Diucapkan tahniah kepada isteri Allahyarham Daim Zainuddin yang telah mendapatkan semula pasport beliau. Itu keputusannya, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ditanya tentang langkah tebuk atap 2.0, apa jawaban Muhyiddin Yassin? Ada orang kata, silap-silap hari bulan, kalau Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri yang ditawarkan oleh langkah tebuk atap 2.0, Zahid akan kena balas dendam. Apa yang dimaksudkan itu? Perikatan Nasional akan tarik sokongan selepas 1, 2, 3, 4 bulan Zahid menjadi Perdana Menteri. Perikatan Nasional akan tarik sokongan pula. Ini mengingatkan kita kepada insiden di mana Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan apabila Barisan Nasional UMNO tarik sokongan ketika dia menjadi Perdana Menteri dahulu. Jadi, ada netizen kata silap-silap hari bulan Zahid akan kena balas dendam daripada Perikatan Nasional, lalu Zahid akan malu dan letak jawatan pula. Itulah yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin ketika UMNO Barisan Nasional tarik sokongan semasa dia menjadi Perdana Menteri dulu. Pastinya ia meninggalkan kesan yang mendalam, perasaan yang hancur, patah hati dan sebagainya. Hari ini ketika ditanya tentang langkah 2.0 tebuk atap yang durjana itu, ini jawaban Muhyiddin Yassin. Beliau kata beliau tidak tahu pun siapa yang pergi berunding dan tiada mandat. Biasalah kan. Namanya pun berunding secara tapuk-tapuk, sembunyi-sembunyi. Takkanlah nak beritahu pula Muhyiddin. Ada satu pihak tu, parti itu, dia biasa runding main belakang. Dia tak bagi tahu orang pun. Dulu UMNO dah kena. Sekarang giliran, mungkin giliran Bersatu pula yang akan kena. Kalau dulu UMNO kena apabila parti itu bermain dua kolam. Sudah ada Muafakat Nasional, mahu lagi Perikatan Nasional. Akhirnya secara diam-diam berpakat pula.
dengan Parti Bersatu UMNO pula kana cedok lah pula. Jadi tiada yang mustahil, mungkin betul lah secara sembunyi-sembunyi dan Muhyiddin pun tak tahu apa-apa walaupun kata Muhyiddin tiada mandat, dia ialah pengerusi Perikatan Nasional tapi diam-diam dia pun tak tahu. Tak tahulah betul-betul dia tak tahukah atau buat-buat tak tahu, itu pun kita tidak tahu. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui tidak tahu siapa yang terlibat untuk berunding dengan Barisan Nasional BN bagi membentuk jajaran baharu Kerajaan Perpaduan. Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu juga menolak dakwaan bahawa Perikatan Nasional PN mempunyai kaitan dengan kenyataan yang dibuat pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, berhubung usaha memujuk partinya meninggalkan kerajaan sedia ada. Kata Muhyiddin, saya baru dengar dakwaan Ahmad Zahid. Nak tanya juga siapa orang yang terlibat ini, kata beliau. Saudara, kalau saya sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia, kata Muhyiddin, tidak buat apa yang disebut pujuk BN keluar kerajaan. Memang ramai yang sudah menjangka jawapan ini. Mereka kata memanglah Parti Bersatu tu memang tak pernah memujuk sesiapa pun untuk keluar kerajaan. Tapi parti yang lain belum tahu lagi kan. Saya tidak tahu pihak lain sama ada dari dalam atau di luar parti, kata Muhyiddin. Saya tidak tahu perkara yang sebenar. Itu sahaja yang saya boleh kata, katanya di Petik Sinar Harian. Terdahulu, Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri memberitahu, terdapat ahli parlimen pembangkang yang bertemunya dan menawarkan membentuk kerajaan baharu di bawah Kerajaan Perpaduan. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO itu turut mendakwa, ahli parlimen terlibat meminta diberi jawapan atau jawatan 4 menteri selain menawarkan jawatan Perdana Menteri kepada gabungan itu. Walau bagaimanapun, ahli parlimen Bagan Datuk itu menegaskan beliau menolak pelawaan tersebut dengan mengajak untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan sedia ada. Tahniah diucapkan kepada Zahid Hamidi kerana tindakan tegas beliau menolak pelawaan tersebut dengan mengajak pula sesiapa yang ada dalam kerajaan untuk memperkukuhkan kerajaan perpaduan sedia ada. Nak bentuk kerajaan perpaduan baru buat apa? Belum tentu pun kerajaan perpaduan baru yang dianggotai orang-orang baru itu lebih baik daripada kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini. Silap-silap hari bulan kerajaan perpaduan baru yang mau dibentuk itu jauh lebih teruk daripada kerajaan yang ada sekarang ini. Kita sudah nampak, kita sudah lihat, kita sudah merasa pentadbiran di bawah Perikatan Nasional, bagaimana bentuknya, apa hasilnya, semua orang sudah tahu. Dan pentadbiran di bawah pimpinan Barisan Nasional pun sudah orang tahu. Pentadbiran di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim sedang berjalan. Habiskan dululah, habiskan dulu 1 penggal 5 tahun ini. Barulah kita nilai, janganlah nilai terlalu awal, baru 2 tahun pun. Dalam sesuatu benda pun biasanya ia akan ambil masa 3 tahun. Kalau dah tak puas hati sangat dengan keputusan, dengan prestasi apa yang ada sekarang di bawah pimpinan Anwar Ibrahim, tunggulah sampai 2027. Waktu itu kau undilah siapa yang kau suka. Kau tumbangkanlah siapa yang mau kau tumbangkan. Tapi untuk waktu sekarang ini, janganlah dulu. Sabar-sabarlah dulu, bosku. Sabar-sabarlah dulu untuk mau membentuk kerajaan perpaduan. Tapi tak tahulah. Ada juga orang kata, macam mana nak sabar kalau macam mana nak sabar kalau pintu penjara dah mula terbuka, kata mereka. Macam mana nak sabar kalau kuasa dah tak ada? Macam mana nak sabar kalau peruntukan parlimen pun tidak dapat duit tak ada? Itu namanya. Jadi itulah sebabnya ramai yang kata macam mana nak sabar 2027 kalau pintu penjara dah mula terbuka, uang dah tak ada,
peruntukan dah tak ada, projek pun dah tak ada. Itu yang membuatkan mereka dah tak sabar lagi nak menunggu 2027 habis penggal pentadbiran Anwar Ibrahim. Mereka nak segeralah kan, segera. Tak pedulilah dengan cara apa sekalipun, tebuk atap kah, angkat atap kah, rosakkan rumah sendiri kah, bakar rumah sendiri kah. Yang penting impian nak menguasai, ada kuasa tercapai. Tapi syukurlah macam yang saya cakap tadi, Zahid Hamidi tidak memikirkan perkara kuasa tebuk atap itu. Kalau dia mahu, dia boleh, tapi dia tak mahu. Syukur kepada Tuhan atas ketegasan Zahid Hamidi. Bukan nak puji Zahid Hamidi, tapi itulah ketegasan Zahid Hamidi. Buat apa jadi Perdana Menteri kalau hanya dilantik melalui cara yang tidak disokong oleh rakyat. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.